Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu 'ala ad-din kullih. Wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Wa kafa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad khatamal anbiya al mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah kita dapat bersama pada hari ini, iaitu pada 1 Ramadan, dan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan semua yang dapat berpuasa pada hari ini dan dilanjutkan usia, dimakbulkan doa oleh Allah seperti mana yang sering kali kita dengar, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wahai Allah, berkatilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Jadi kita pun dah masuk bulan yang kita doa dan kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini bukanlah pertama kali tuan-tuan dan saya berpuasa. Dah bertahun-tahun dah kita puasa. Tetapi biasalah manusia ni dia ada sifat lupa. Bila dia lupa, dia perlu diperingatkan. Tazkirah adalah peringatan kepada hati supaya kita tidak mengabaikan kelebihan di bulan Ramadan Al-Mubarak. Kerana bulan Ramadan ni bukan bulan yang biasa seperti bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Beberapa kali disebut di dalam Al-Quran tentang keistimewaan Ramadan. Antaranya difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 185. Pada bulan Ramadan, Syahrul Ramadan, diturunkan Al-Quran. Hudan lin-nas, Syahrul Ramadan, Tuhan kata pada bulan Ramadan diturunkan Quran untuk menjadi petunjuk bagi manusia, iaitu membezakan di antara perkara-perkara yang hak dan perkara yang batil. Jadi tuan-tuan sekalian, bila disebut bulan Ramadan ni bulan diturun Quran, maka ulama menyebut tentang bagaimanakah maksud ayat tersebut. Ada yang mengatakan Quran tu dari Lauh Mahfuz diturunkan ke langit dunia pada bulan Ramadan. Kemudian dari langit dunia diturunkan beransur-ansur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Jadi bulan Ramadan ni bukan hanya bulan puasa. Jadi kalau kita hanya tak makan dan tak minum, tetapi aktiviti-aktiviti kita sama seperti bulan-bulan lain, maknanya kita ni ada perkara yang terlepas, perkara yang kita tak bagi perhatian. Hari ini 1 Ramadan mesti tidak sama dengan semalam. Tidak sama apa? Tidak sama di sudut aktiviti harian kita, mesti tak sama. Mungkin kita kata memang tak sama pun sebab kita pagi tadi dah bangun sahur. Jadi kita dah bangun awal, dah bersahur. Biasa kita tak makan awal-awal pagi. Tetapi kita bangun awal pagi itu kerana nak berpuasa. Yang saya nak tekankan di sini ialah bukan itu semata-mata, iaitu bagaimana mengisi hari kita di bulan Ramadan. Kalau kita hanya bangun pagi tadi semata-mata kerana persiapan untuk berpuasa, kemudian kita pun hidup macam biasa, pergi kerja, balik kerja, nanti berbuka puasa dan tak ada aktiviti-aktiviti ataupun amal-amal yang membezakan kita selain daripada bulan selain Ramadan, maknanya kita telah terlepas banyak perkara penting. Ya, banyak perkara penting. Pada hari ini saya cuba nak kongsi pada tuan-tuan ada 7 perkara yang mungkin kita boleh ambil perhatian. Bagaimanakah kita nak mengisi masa kita di bulan Ramadan ini? Ya, kalau sempat kita bincang 7 perkara, tak sempat tengok berapa yang sempat. Yang pertama, kalau boleh tuan-tuan ambil nota lah, kongsi lah. Ambil nota ni, tulis dekat handphone, kongsi dengan kawan-kawan. Yang pertama iaitu berpuasa dengan ilmu pengetahuan. Itu poin yang pertama. Biasanya bulan Ramadan ni kita kena faham tentang ilmu yang berkaitan tentang puasa. Asasnya ialah perkara-perkara yang melibatkan hukum hakam fik puasa. Batal, makruh, tidak sah. Itu semua kita mesti dah khatam lah sepatutnya. Dah umur 30, 40, 50 ni dah sepatutnya khatam. Tetapi
Dia ada masalah kerana bila usia kita meningkat, kita dah dapat penyakit-penyakit yang menyebabkan mengganggu ibadat puasa kita. Dulu kita muda tak kisah, umur muda-muda di 20-30 ni tak ada hal sangat. Tapi dah umur 5-60 ni, mata dah tak nampak, kena pakai ubat titik mata dan sebagainya. Batal puasa tak? Ubat titik mata tu bila kita bubuh tu dia masuk sampai ke kerongkong dia punya pahit tu. Batal tak puasa? Itu yang kita kata ilmu tentang puasa tu. Tak batal. Kenapa tak batal? Kerana kita tak masuk pada rongga yang terbuka seperti mulut ataupun hidung. Jadi mungkin tuan-tuan tak perasan kan? Tak perasan sebab yang muda-muda ni dia tak ada masalah, tapi yang dah tua-tua ni dia start ada macam-macam. Hemodialisis. Ada orang terpaksa hemodialisis. Batal tak puasa dia? Tak batal puasa dia. Sebab dia pun masukkan jarum bukan di tempat rongga yang terbuka. Cabut gigi. Batal puasa tak? Tak jawab tuan-tuan ni. Cabut gigi batal puasa tak batal puasa? Batal kalau dia telan gigi tu. Kalau dia tak telan gigi tu tak batal lah kan? Tapi dia kena jagalah supaya dia tidak menelan darah dan sebagainya. Jadi sebab itu puasa kita kena ada ilmu yang berkaitan puasa. Sebab puasa ni tak macam semayang. Semayang ni hanyalah beberapa minit dan selesai. Tapi puasa ni daripada start terbit fajar hingga terbenam matahari, ada banyak perkara kita kena ambil perhatian. Ambil perhatian. Ibnu Jauzi mengatakan bahawa ilmu itu pemimpin bagi amal, maka amal itu adalah pengikutnya. Jadi maknanya kita puasa ni, saya memang nak fokus tuan ya. Saya nak fokus supaya tuan-tuan jangan tersilap memahami Ramadan ni hanya dengan puasa, maka kita pun bangun sahur, lepas tu kita pun hidup macam biasa. Saat lagi masuk maghrib kita buka puasa, lepas tu kita rasa kita larat, kita pergi sembahyang tarawih, tak larat kita tak pergi, dan kita pun macam itulah putaran kehidupan kita. Maknanya kita telah melakukan perkara yang sangat merugikan. Perkara yang sangat rugi. Sebab tu kan ada ilmu tentang puasa. Bukan hanya melibatkan tentang hukum hakam fik puasa, tapi puasa ni apa puasa ni? Di sudut bahasanya menahan diri daripada makan dan minum bermula terbit fajar hingga terbenam matahari. Tapi Tuhan nak apa dengan kita dengan puasa ni? Jangan lupa Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, wajib atas kamu puasa pada bulan Ramadan seperti mana telah diwajibkan ke atas umat-umat yang terdahulu, moga-moga kamu bertakwa. Jadi sebab tu ada kena ilmu tentang puasa ni. Puasa ni nak mendapat piala takwa. Macam mana nak dapat? Takkanlah hanya dengan tak makan tak minum boleh dapat piala takwa. Tak mungkin. Takkanlah kerana tak makan tak minum terus kita dapat piala takwa. No. Bukan. Sebab tu kita kan ada ilmu tentang puasa. Tapi masalah masyarakat kita ni, bila kita sebut ilmu puasa ni, dia sebut tentang tadilah batal, tidak sah, makruh, itu sajalah. Tapi ada amaran Nabi SAW, betapa ramai orang yang berpuasa yang dia dapat hanya lapar dan dahaga saja. Lapar dan dahaga maksudnya pahala kosong. Orang tanya, habis tu orang yang puasa dapat pahala kosong, adakah dia kena qada puasa tu? Tak perlu qada. Kerana puasa tu sah, tapi pahalanya kosong. Macam mana tu? Puasa tu sah, tapi pahala kosong. Macam orang pergi sembahyang Jumaat. Dia pergi sembahyang Jumaat, kemudian dia melakukan perkara-perkara lara waktu khatib membaca khutbah. Dia main telefon bimbit. Perkara lara. Khatib duk baca mimbar, duk baca sibuk dengan media sosialnya, duk jawab WhatsApp, perkara lara. Dia tidak dapat pahala pada hari Jumaat tersebut. Solatnya pahalanya kosong. Dia kena buat zuhur tak? Tak. Itu dia panggil lara. Jangan buat perkara lara ketika khatib membaca khutbah tu. Kerana Nabi SAW tegur. Ketika di atas mimbar, Nabi tegur sahabat duk main batu kerikil, batu. Batu tu maklum je, zaman dulu kan masjid mana ada kapet. Batu ni boleh kemungkinan sahabat berzikir sebab batu tu dia ambil daripada sini, dia pindah sini, daripada sini dia pindah sini. Dia kira sebagai batu untuk dia berzikir. Itu pun Nabi duduk atas mimbar, Nabi kata berhenti tangan kamu tu. Boleh jadi sahabat tu zikir, subhanallah ambil satu batu, subhanallah sekali 15 ambil sini pula 30. Nabi kata berhenti tangan kamu. Tapi kita khatib baca khutbah duduk jawab WhatsApp, duduk tengok media sosial. Pahala Jumaat tu kosong. Tak dapat pahala Jumaat. Rugi ya? Rugi ya? Jadi begitu juga dengan puasa.
Puasa ni dia kena panjang daripada terbit fajar ke terbenam matahari. Banyak nak kena jaga. Bahaya ni, bahaya. Kalau kita tak hati-hati, pahala kita boleh habis. Sebab tu kan ada ilmu tentang puasa. Ilmu tu bukan hanya melibatkan fiqh, batal, tidak sah, makruh, haram, tetapi bagaimana nak mendapat pihala taqwa tu, iaitu pengisian terhadap puasa kita tu, bagaimana mengisi tu. Semalam saya ada rancangan live semalam di media sosial. Ada soalan yang ditanya pada saya ialah bagaimana orang yang bekerja untuk mengisi waktu di bulan Ramadan dengan orang yang bekerja sendiri nak mengisi waktu di bulan Ramadan. Maknanya orang kerja macam tuan-tuan lah, terikat 8-5 kan. Macam mana nak maksimumkan pada bulan Ramadan ni dengan kebaikan. Jadi itu perkara penting tak? Tuan-tuan macam mana nak maksimumkan. Sembahyang zuhur tuan-tuan sembahyang zuhur dah, sembahyang asar tuan-tuan sembahyang asar. Tetapi nak maximize. Nak maximize itulah perlu ada zikir-zikir di dalam hati. Kan ada banyak zikir dalam hati. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Jadi mesti isi tu. Jangan duk biar lalu duk layan WhatsApp, duk layan reel, duk layan TikTok dan sebagainya, perkara-perkara lara, buang masa. Ini bulan Ramadan ni, selalu remind, this is Ramadan. Ini bukan bulan yang biasa, ini bulan luar biasa. Jangan ambil ringan. This is Ramadan. Selalu remind kita, this is Ramadan, this is Ramadan. Ya. Baik. Kemudian disebut sebahagian ulama salah, barang siapa yang beribadat kepada Allah tanpa ilmu, maka keburukannya lebih baik daripada kebaikan. Dia beribadat tapi tak ada ilmu. Maknanya dia tak tahu pantang larang dalam beribadat. Dia tak tahu hukum hakam. Dia sembahyang tapi tak dapat apa-apa. Dia puasa tapi tak dapat apa. Dia tak tahu. Jadi dia hidup macam biasa, tidur. Puasa-puasa ni tu kan mengantuk kan. Cuaca pula panas, kalau kat luar tu sedap kena aircon. Maka dia buang masa. Sebab tu puasa yang pertama tadi mestilah dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, pada bulan Ramadan, poin saya yang kedua iaitu banyak berdoa dan berharap ibadat puasa diterima. Itu tu, kita ni mengharapkan puasa kita diterima oleh Allah. Kerana kalau puasa kita diterima, tuan-tuan, ganjarannya sangatlah besar. Ada beberapa hadis Nabi SAW yang Allah menyatakan bahawa seseorang anak Adam itu beribadat untuk dirinya kecuali puasa, aku yang akan memberikan ganjaran. Dalam hadis lain disebut pula, seseorang hamba itu beribadat, ada kalanya dia dapat 10 kali ganda pahala, ada kalanya dia mendapat 700 kali ganda, tetapi puasanya untuk aku, yakni Allah, aku yang memberi ganjarannya. Maknanya kita tak tahu unlimited berapa banyak pahala puasa kita dapat, tak tahu. Ada pahala ibadat kita buat digandakan. Contoh, kita baca Quran, alif lam mim. Alif tu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dapat 10 kebaikan. Satu huruf 10 kebaikan. Alif lam mim dapat 30 kebaikan. Itu disebut dalam hadis Nabi SAW. Tapi puasa ni borderless. Tak tahu kan. Maknanya Tuhan akan bagi sebanyak-banyaknya, bergantung macam mana kita melaksana dan mengisi waktu kita sepanjang Ramadan. Jadi sebab itu kita doa-doa, banyak-banyak doa bulan Ramadan ni. Banyak berdoa. Sambil tuan-tuan buat kerja, sambil tuan-tuan naik motosikal, sambil tuan-tuan berjalan, hati tu sentiasa doa, ya Allah terimalah puasa aku, ya Allah ampunlah dosa mak bapak aku, ya Allah berilah rahmat pada aku, berilah kemenangan kepada umat Islam Palestin. Tak semestinya nak kena angkat tangan berdoa pula. Tuan-tuan jangan buat pangai sambil duduk berjalan duk angkat tangan pula berdoa ni. Doa ya dalam hati. Doa. Jadi banyak-banyak berdoa. Mintalah apa pun. Asalkan perkara-perkara kita minta itu adalah perkara-perkara yang baik. Apabila masuk saja Ramadan, Nabi SAW telah pun berdoa. Antara doa Nabi kata, wahai Allah, selamatkan aku untuk Ramadan dan selamatkan Ramadan untukku, dan selamatkan dia sebagai amal yang diterima untukku. Hadis riwayat At-Tabarani. Tentu Nabi SAW tu bila masuk Ramadan ni, macam kita ni first day kan, puasa kan, first day sahur kan, malam tadi dah kita tarawih kan. Maka Nabi berdoa, selamatkan aku dengan Ramadan. Sebab tu saya kata tadi, pentingnya kita beritahu kepada mindset kita dan jiwa kita, this is Ramadan different compared to another month. Mana-mana bulan kita mesti alert benda ni. Jangan rasa tak ada apa, tahun lepas pun puasa dah, tahun ni pun puasa juga. Jangan. Ini boleh jadi puasa kita yang terakhir. Jangan buat pasal. Kita pun tak tahu kita balik kerja, kita boleh sampai rumah buka puasa, ataupun kita sampai ke hospital, ataupun sampai ke bilik mayat.
Kita pun tak tahu, siapa pun tak tahu, tak ada siapa boleh bagi confirmation. Maka sebab itu kita sentiasa alert, this is Ramadan, this is Ramadan. Jumpa orang tuan-tuan, remind tentang Ramadan. Ramadan Mubarak, Ramadan Mubarak. Supaya kita pun alert, this is Ramadan. Anak-anak kita balik, kita jumpa, kita remind dia, this is Ramadan. Jangan buang masa, this is Ramadan. Supaya mereka tahu kita berada di bulan yang sangat istimewa, yang diberikan khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat tu dulu puasa, Tuhan kata kan, dalam Quran Tuhan sebut yang dulu pun puasa, tapi mereka tak puasa macam umat Nabi Muhammad. Ada bulan khas Ramadan. Ada umat Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa puasa 40 hari. Kita 30 hari dan ditetapkan bulannya. Tetapkan bulannya. Jadi kita ni jangan ambil ringan tentang Ramadan, jangan ambil ringan dan berdoa supaya Tuhan selamatkan kita dengan Ramadan dan Tuhan selamatkan Ramadan untuk kita. Itu yang Nabi doakan dan sebagai amal yang diterima. Sebab kita takut amal kita ni Tuhan tak terima. Yang ketiga, berazam untuk memperbanyak sedekah. Jadi tuan-tuan, ni bulan Ramadan ni bulan yang memang disuruh kita all out. Sedekah ni all out. Kerana Nabi SAW pada bulan Ramadan memberi infak ataupun sedekah lebih laju daripada angin yang bertiup. Nak gambarkan Nabi ni tu tak duduk saja, duduk fikir nak bagi sedekah, nak bagi kat mana, nak bagi. Kita ni bulan Ramadan ni disuruh banyak sedekah. Sebab tu ada hadis yang sahih yang menyebut, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, maka dia akan mendapat ganjaran seperti mana orang itu berpuasa dengan tidak dikurangkan sedikit pun pahalanya. Jadi tuan-tuan, buka puasa ni benda yang mudah ya. Nabi SAW buka puasa dengan tamar, dengan air, kemudian sembahyang maghrib. Maknanya kalau kita nak sebut je menu buka puasa tu simple lah, tamar, air. Itu basic lah, basic Bahkan Nabi SAW kata, kalaulah kamu tak ada tamar, nak buka puasa apa pun tak ada, minumlah air. Jadi kalau kita dapat memahami hadis ni, kita ni kalau boleh ada sedekah tamar ke orang. Jangan kita ni jadi berebut tamar ke orang. Tadi baru sampai dia, masa dia berebut. Tak apa, bahagian kita kita ambil. Tapi kita juga menjadi orang yang memberi. Sebab buka puasa, tuan-tuan bayangkan dia buka puasa sebiji tamar, dia buka puasa dengan kita bagi tu, pahala puasa dia dapat kat kita. Tuan-tuan bayangkan, mana ada pahala semayang boleh kat orang? Tak ada, puasa je tuan-tuan. Sebab tu kita ni bulan Ramadan ni tuan-tuan, jangan ambil ringan. Sedekahlah, sedikit pun tak apalah. Ya, tak ada sangat air mineral, tak dapat beli 500 ml, bagilah 300 ml. Ramai dia orang kat lalu lalang tu. Sebab tu kalau kita tengok di negara-negara Arab tuan-tuan, bulan puasa ni pesta. Kita ni pula bulan puasa pesta kita lain, membeli belah. Ramadan ni tempat-tempat lain pestanya memang bagi orang makan buka puasa. Cari, keluarkan sebanyak mungkin. Kita tak, kita pesta kita Jekyll, Janganlah Tengku Abdul Rahman. Nasib baik ada tazkirah. Tidak, ni sampai ke Masjid India cari butang baju Melayu. Saya dulu pun kerja KL kat tuan-tuan kan, tak boleh faham sangat. Kawan-kawan bila time Zohor di mana? Jalan Tengku Abdul Rahman, Masjid India. Buat apa? 1 bulan tu nak cari butang baju Melayu tak jumpa. Sebenarnya nak pergi merayau, tak tahu nak buat apa. Ya, tak tahu nak buat apa, merayau itu. Ya. Kita kena ambil perhatian bahawa bagi sedekah. Sikit pun tak apa tuan-tuan, sikit pun. Apalah sangat dengan sebiji tanaman, sikit yang murah ya. Apalah sangat dengan sebotol air, sikit tuan-tuan. Jadi jangan tak buat. Sebab tu saya selalu syorkan dalam kuliah-kuliah saya, ceramah saya, kita mesti ada bajet Ramadan. Bajet untuk kita bersedekah. Mesti ada bajet. Tak apalah, ikut kemampuan kita lah. Kalau kita rasa kita nak derma RM1 sehari, 30 hari pun RM30 tuan-tuan. Bukannya banyak sangat. Yang penting jangan ada siapa-siapa pun langsung tak buat apa. Yang dia sibuk nanti hari raya dia bagi duit raya ke orang, tapi Ramadan dia tak bagi. Rugi tuan-tuan, rugi. Sekarang maksudnya puasa pun bagi, raya pun bagi. Jangan raya tak bagi lah. Semalam anak saya dah jam 4, dia dah minta. Dia kata, "Papa, esok I start puasa. You must give me RM1 per day." Dia pula demand. Tapi tak apa kan, kita bagi kat anak kita pun dapat pahala sedekah. Dapat pahala. Tuan-tuan jangan ada ingat,
tak bagi kepada anak, isteri tak dapat pahala sedekah? Dapat pahala sedekah. Ya, jadi tuan-tuan beli sesuatu bagi kepada anak, ya, dapat juga pahala sedekah. Tapi jangan hanya bagi ke anak je, ke anak orang lain tak bagi. Jadi duit itu nanti tak keluar, berpusing dalam keluarga kita. Esok kita sesak, kita pinjam balik duit anak, baru nak elok. Ya, jadi kita nak ni supaya bulan ni kita memperbanyakkan sedekah. Ya. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, pada bulan Ramadan yang saya sebut tadi, memperbanyakkan sedekah, tuan-tuan tengok sedekah tu nak bagi kat siapa. Prioriti sedekah tu kepada fakir dan miskin dan golongan asnaf. Jadi tuan-tuan jangan keliru. Bila saya sebut fakir dan miskin ni, kena hati-hati sebab ia melibatkan fidyah puasa. Ya, ini banyak kali nak kena tegur dalam kuliah-kuliah. Khususnya orang perempuan lah. Dia nak bayar fidyah puasa, lepas tu dia pergi bagi kat asnaf. Dia kena ingat fidyah puasa ni bukan asnaf. Amil tak boleh ambil fidyah puasa, dia asnaf. Orang yang berhutang, dia tak boleh ambil fidyah puasa. Dia bukan fakir dan miskin. Orang yang terputus bekalan, dia bukan fakir miskin. Jadi kalau kita tak belajar dan kita tak tahu, bila kita nak bagi sedekah, fokus kita fakir dan miskin. Orang fakir, orang miskin. Tahu kan beza fakir dan miskin? Tahu tak tahu? Apa makna fakir? Orang tu dia tak cukup, katalah satu hari dia makan 3 kali, dia boleh makan sekali je. Okey, kita kata dia fakir. Miskin, orang tu sepatutnya makan 3 kali, tapi dia boleh makan 2 kali saja. Dia miskin. Fakir ni maknanya teruk lah. Tak cukup. Dia boleh makan tapi sekali je. Jadi banyak orang yang susah, tuan-tuan boleh tolong, bantu, supaya sedekah kita pergi kepada fakir dan miskin. Nak bagi pada asnaf, tak ada masalah. Tapi saya nak sebut di sini, isu yang melibatkan dengan fidyah puasa, hati-hati sikit. Kalau tidak, dia tak lepas fidyah puasa tu. Fidyah ni sikit je, bukan mahal pun. Selangor masa tadi dia letak RM4 je. RM4 satu fidyah puasa. Siapa tu tinggal puasa, dia kena bayar fidyah RM4. RM4 tu tuan-tuan, sikit lah kan. Nak makan nasi tak lepas kot rasanya. Nasi, lauk ayam tak lepas lah. Tapi sebaik-baiknya fidyah ialah pakai makanan yang mengenyangkan. Makanan asasi yang mengenyangkan. Makan tu, itu makan asasi tempat tu dan mengenyangkan. Roti canai tak boleh lah. Roti bum tak boleh, kurang daripada RM4. Roti telur pun tak boleh. Dia makan asasi, makan asasi. Okey. Baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, berusaha memahami Al-Quran. Orang selalu sebut bulan Ramadan baca Quran, baca Quran, baca Quran. Dan kita pun saya rasa tak payah saya nak ulas lagi dah. Tuan-tuan pun dah sedia maklum, tuan-tuan pun dah faham. Siapa yang mampu untuk khatam, itu terbaik. Terbaiklah, cuba nak khatam lah. Itu terbaik. Ya. Tetapi jangan kita lupa bahawa Quran itu bukan semata-mata diturunkan untuk dibaca, tetapi untuk difahami. Jadi bila nak faham? Bila kita bagi masa untuk memahami Quran. Kalau kita tuan-tuan dari satu division ke satu division yang lain, berpindah, dapat jawatan yang baru, ada job scope yang baru, bukan main lagi kita study. Apa job scope kita? Nak faham job scope kita apa? Tapi sebagai hamba Allah, untuk faham Quran, kita ambil perhatian. Apa yang kita kena faham dengan Quran? Kerana kita tak faham Quran, itulah kita pun terperangkap dan terikut dengan ajaran-ajaran sesat yang baru ni, ajaran Ahmadi. Kan? Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, dia punya view dekat TikTok 80,000 orang. Ajaran yang sesat macam tu, yang tonggang langgang, yang mentafsir Quran ikut kepala otak dia sendiri, tanpa ada ilmu riwayat dan dirayah dalam Quran, tanpa memahami asbabun nuzul. 80,000 orang view. Kita tuan-tuan kalau boleh kumpul 80,000, 80 orang lah kuliah kat sini pun payah. Satu bangunan dia pun ramai. Nak kumpul 80 orang pun payah tuan-tuan. Tapi ajaran sesat 80,000 orang view. Dan orang pun terpengaruh, terpedaya apabila orang tu menjelaskan tentang Quran dengan tafsir-tafsir ikut dia. Nafsu, tidak melihat kepada tafsir-tafsir muktabar. Sebab tu kita ni kena faham Quran. Kalau tak faham Quran, kita pun boleh terpedaya. Contoh, dalam ajaran sesat Ahmadi, dan sekarang TikTok dia telah pun di-ban, dan pihak berkuasa sedang berusaha untuk menyelesaikan isu ni. Memang tak boleh nak selesai pun. Ajaran sesat ni tentu dia akan berkembang. Contoh, dia kata apa?
Dia kata dalam Quran Tuhan menyebut tentang pengharaman arak. Yang mana Tuhan kata sesungguhnya arak itu padanya ada sedikit manfaat tetapi mudaratnya lebih besar. Itu tuan-tuan sedia maklum. Betul kan? Biasa dengar kan? Lalu dia pun tafsir ayat tu. Dia kata maksud Tuhan kata manfaatnya sedikit, iaitu bila minum dia tak mabuk. Kalau minum dia jadi mabuk, baru jadi mudarat. Jadi tuan-tuan, orang yang tak faham agama ni, dia kata betul juga kan? Dia akan kata betul juga. Kalau tidak, kenapa Tuhan nak sebut ada manfaat? Sebab apa? Sebab dia tak faham Quran. Sedangkan Allah sebut manfaat di situ bukan konteks yang dia faham macam tu. Manfaat di situ ada kebaikan, keuntungan. Kamu ada pokok anggur, kamu tanam pokok anggur, kamu jual anggur, kamu dapat keuntungan yang berlipat ganda. Manfaat ada untuk kamu. Manfaatlah kaya lah tuan-tuan. Tetapi kekayaan itu memudaratkan orang lain yang makan, yang mabuk dan sebagainya, bawa kereta langgar orang dan sebagainya. Jadi dia tak faham konsep Al-Quran, dia tak faham konteks Al-Quran. Maka akhirnya dia pun menyesatkan orang. Sebab itu kita ni bulan Ramadan cuba faham Quran. Kalau boleh lah tuan-tuan, kalau boleh lah. Kita anggap kita sebagai orang layman, orang biasa, jom kita faham satu ayat satu hari pun jadi. Selain daripada tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan cuba ambil satu ayat nak faham. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji-puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Kita nak faham ayat tu. Kenapa dia mula dengan alhamdulillah? Kenapa dia tak pergi dengan Allahu Akbar? Kenapa dia tak pergi dengan subhanallah? Kenapa ayat itu bermula alhamdulillah? Kenapa dia mula dengan segala puji-puji bagi Allah? Sebab kat ujung tu dia dah sebut apa? Tuhan sekalian alam. Maka yang layak dipuji hanyalah Tuhan tu, yang sekalian alam tu. Jadi selain daripada Tuhan yang bukan sekalian alam, yang dikatakan sebagai Tuhan, maka dia tidak layak untuk dipuji, dipuja, disanjung. Kita dapat faham tu pun okey dah tuan-tuan. Esok faham lain pula. Ar-Rahmanur Rahim. Allah tu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dia pemurah dekat siapa dan dia penyayang dekat siapa. Siapa yang mendapat pemurahnya Tuhan, siapa yang mendapat kesayangan daripada Tuhan. Okey dah kalau kita boleh faham tu kan. Ayat-ayat yang biasa kita baca dalam sembahyang. Jadi kalau kita tak nak buat di bulan Ramadan ni, bila nak buat? Nak buat apa? Nak tunggu sakit, nak tunggu tua, nak tunggu pencin, esok mata dah tak nampak pula, katarak dan sebagainya. Ya, masa ni lah tuan, masa ambil masa sikit. Dan kita ni tuan-tuan zaman sekarang ni untunglah. Saya sebut kita ni zaman yang sangat beruntung. Kita ada gadget, ada teknologi yang kita boleh akses di mana-mana saja kita duduk. Orang dulu tuan-tuan payahlah zaman dulu. Nak baca Quran, Quran tu ditulis di atas kulit-kulit binatang. Storage penyimpanan Quran itu di zaman Abu Bakar As-Siddiq ada satu rumah yang dibuat untuk storage penyimpanan Al-Quran yang terdiri di atas pelepah-pelepah kayu, kulit-kulit binatang. Tuan-tuan boleh bayang tuan-tuan tulisan dia tu macam mana. Bila Abu Bakar wafat, Abu Bakar telah buat satu wasiat kepada Umar Al-Khattab. Apa kata Umar? Umar jadi khalifah. Kata Umar, ada satu benda yang Abu Bakar wasiat kat aku yang aku ni rasa susah sangat nak jaga. Apa dia? Iaitu storage penyimpanan Al-Quran tu. Susah nak jaga. Tuan-tuan boleh imagine kita sekarang tuan-tuan simpan data-data kita di iCloud je. Kita pun tak nampak iCloud tu kat mana. Tuan-tuan dah sebut iCloud kat mana iCloud tu duduk? Kat negara mana duduk iCloud tu? Pun tak tahu, tak ambil tahu. Kan? Ada orang bidang IT dia tahulah kat mana iCloud tu duduk. Tuan-tuan ada handphone dan sebagainya simpan data dekat iCloud. Kat mana cloud tu simpan? Kawan. Kita pun berani simpan semua kat situ. Siap bayar lagi storage tu. Kan? Tapi Quran ni tuan-tuan, benda yang kita kena faham. Kalau kita tak faham tuan-tuan, memang susah kita nak bila kita diuji oleh Allah nanti kita tak boleh nak faham. Kenapa Tuhan buat kita macam ni? Kenapa Tuhan tak selamatkan umat Islam di Palestin? Dah 30,000 orang mati. Tuhan tak dengar ke doa satu dunia ni? Orang pergi Mekah pun doa untuk umat Islam Palestin. Kata Mekah tu tempat makbul doa. Kenapa Tuhan tak nak makbul lagi? Umat Islam Palestin masih dibunuh dan mereka di bulan Ramadan ni puasa mereka lebih daripada puasa kita. Sehingga mereka tidak ada apa nak makan untuk sahur dan mereka tidak ada apa untuk makan untuk berbuka. Habis kenapa Tuhan biarkan macam tu? Bila kita tak faham Quran, siap kita.
Lalu kita pun akan rasa, adakah kita menyembah Tuhan yang betul? Di sini jadi ajaran sesat. Mari pula jarum cucuk habis. Tuan-tuan kalau duduk, tuan-tuan fikir, tuan-tuan akan nampak kenapa Tuhan buat macam tu. Tak bolehkah Tuhan datangkan bala bencananya, ribut taufannya, seperti mana dalam peperangan Hunain Tuhan boleh datangkan tentera-tentera daripada langit. Dia sebut dalam surah Al-Ahzab. Tentera itu disebut dalam kitab tafsir sebagai angin putung beliung. Tak bolehkah Tuhan kirimkan benda yang sama untuk angkut habis semua tentera Israel itu pergi campak dalam laut? Tak boleh ke? Boleh. Habis kenapa Tuhan tak nak buat? Kita tak faham Quran tu, kita akan mula sangsi. Kenapa doa kita tak makbul? Ya, kenapa Tuhan masih biar kanak-kanak dibunuh? Kenapa Tuhan tak tolong? Dah berapa puluh tahun dah kita tak dapat lagi. Ratusan tahun kita masih lagi tidak mendapat Baitul Maqdis. Tuhan tak sayang kita ke? Jadi kerana tak faham Quran, maka kita akan jadi perkara-perkara itu. Nabi SAW ditanya soalan macam ni lah oleh sahabat yang disiksa tidak apabila masuk Islam. Antaranya Khabbab bin Al-Arat. Khabbab bin Al-Arat ni tuan-tuan, dia ni hamba yang dijual di padang pasir. Hamba dijual di pasar. Dibeli oleh majikan dia, seorang wanita. Khabbab bin Al-Arat ni dia tak ada kabilah. Jadi daripada budak lagi dia beli, dia budak kecil. Kemudian dia pergi kerja buat besi. Khabbab bin Al-Arat ni tuan-tuan masa budak, dia pandai buat besi, dia pandai membuat senjata-senjata pedang. Dan pedang-pedang dia buat ni ada kualiti yang sangat tinggi. Keseni dia bagus. Apabila pemimpin musyrikin Mekah tahu Khabbab bin Al-Arat ni masuk Islam, mereka pun seksa Khabbab bin Al-Arat. Mereka jumpa tanya dia, "Hei Khabbab, kami dengar kamu tu masuk Islam, kamu telah murtad daripada agama kami." Dia kata, "Tak, aku tak murtad, aku masuk agama betul." Dan dia pandai, walaupun dia seorang hamba, dia lawan. Akhirnya apa mereka buat? Mereka seksa dia. Antara seksaan yang teruk dilakukan pada Khabbab bin Al-Arat, iaitu dia heret di atas bara api tu, bara api tempat dia bakar besi tu, mereka heret dia, belakang dia habis terbakar. Dan antara yang menyebabkan dia tak tahan sakit, iaitu dicurahkan besi panas di atas kepala dia. Dia jatuh pingsan. Dia datang jumpa Nabi SAW. Satu hari dia datang jumpa, dia angkat jubah dia. Dia kata, "Rasulullah, tengok belakang aku ni. Ni kesan daripada mereka seksa aku. Bila akan datangnya nasrul minallah? Bila datang pertolongan Allah?" Maknanya dia sendiri tuan-tuan yang kena tu, bukan kita. Dia sendiri tanya, bila Tuhan nak datangkan nasrul minallah? Nabi SAW kata, "Sesungguhnya kamu ada golongan yang musta'jilun." Kamu ni golongan yang gopoh. Sesungguhnya nabi-nabi yang terdahulu, mereka berjuang, ada di antara mereka yang digergaji dari kepalanya sampai putus dua. Ada di antara mereka yang dibunuh dengan kejam, disikat dengan besi-besi pencakar. Khabbab bin Al-Arat minta ampun pada Allah. Kemudian lepas pada itu dia tak tanya dah Nabi, bila Tuhan nak datangkan nasrul minallah. Jadi tuan-tuan, tak peliklah kalau kita pun tanya soalan yang sama. Bila Tuhan nak datangkan pertolongan kepada umat Islam di Gaza, di Palestin? Bila? Dah berapa lama dah ni? Ya? Semuanya zip mulut mereka. Dan kita lihat bantuan tak boleh tolong. Jadi Tuhan tak nampak ke? Tuhan nampak. Habis kenapa Tuhan tak datangkan pertolongan? Tuhan nak uji kita. Mereka tuan-tuan mati masuk syurga, tuan-tuan, tak masalah. Budak-budak tu mati semua syurga. Tetapi jangan kita lupa, kita yang hidup ni belum pasti lagi syurga kalau kita memejamkan mata dan memekakkan telinga. Sebab tu tadi saya sebut, bulan Ramadan ni bulan kita kena betul-betul berdoa. Soal Tuhan makbul tak makbul tu urusan Tuhan, tetapi dengan kita berdoa menggambarkan keprihatinan kita. Dan janganlah hanya dengan doa saja. Ada satu trend juga, doa kunut nazilah, kunut rizah, duit sekupang tak keluar. Sumbanglah juga. Jangan doa aja, tapi duit derma untuk umat Islam Palestin tak keluar. Tak kena lah. Sebab tu dalam Quran sebut bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka yang berjuang dengan amwal, dengan harta benda, dan jiwa mereka, iaitu dengan doa pada jalan Allah. Jadi bukan sekadar Tuhan uji mereka, Tuhan uji kita. Erdogan pun tak boleh nak cakap banyak dah. Dia pun ekonomi dia parah. Sebelah kaki dia ada dalam NATO.
Arab Saudi lagi dah tak cakap apa pun. Dia sibuk dengan misi pelancongan di negara dia. Iran pun tak apa nak bercakap dah. Dia pun gunakan Hizbullah di Lubnan untuk bercakap. Yang duk lawan sangat Husi di Yaman. Mereka tu pun golongan-golongan penyokong kepada Syiah. Jadi siapa nak tolong? Amerika Syarikat buat kartun. Dia hantar makanan melalui udara. Ini semua adalah wayang-wayang, padahal boleh hantar melalui darat. Jadi tuan-tuan, kita di bulan Ramadan ni, kita doa banyak-banyak, minta Tuhan tolong, sabar. Sebab Tuhan bukan menguji mereka, Tuhan juga menguji kita. Sebab tu penting kita memahami Al-Quran. Kalau tidak, tuan-tuan, kita pun boleh jadi sangsi, boleh jadi keliru. Apatah lagi ada orang pandai cakap, ada orang pandai pusing, dan kita pun akan terperdaya dengan ucapan-ucapan ataupun ajaran-ajaran mereka. Ya, sebab itu kalau boleh bulan Ramadan ni, cubalah faham ayat-ayat Quran. Yang kita bacalah. Carilah mana-mana ayat yang tuan-tuan nak faham. Jangan tak buatlah. Kalau boleh satu hari satu ayat, tuan-tuan, minimum dapatlah faham 30 ayat. Jadilah. Sekarang ni bukan susah pun. Kan? Boleh search, boleh baca banyak kat internet banyak dia kan. Jadi nak dengan tak nak je. Baik, yang kelima, iaitu merancang untuk mendapat malam Al-Qadar. Maksud saya di sini, jangan kita sekarang ni baru 1 Ramadan, jangan kita tak apalah, saya nak pegang pandangan 10 akhir Ramadan tu Lailatul Qadar, tak payah. Kita start sekarang ni, iaitu dengan tidak meninggalkan tarawih. Barang siapa yang menunaikan tarawih ni sembahyang qiyamul lail lah, sebab lepas isyak tu dia jadi qiyamul lail lah. Jangan tinggal tarawih lah. Tak kira lah sama ada tuan-tuan sembahyang di rumah ke, tuan-tuan sembahyang di pejabat ke, tuan-tuan sembahyang di surau masjid ke, tak kisahlah. Tengok pada kemampuan tuan-tuan lah. Tapi kalau boleh, jangan tinggal solat sunat tarawih. Ada kata ala sunatnya, jangan. Sebab di situ ada malam Al-Qadar. Ya, bangun sahur, bangun. Kemarin ada orang tanya soalan, masa saya ada live semalam, ada tanya soalan. Dan itu Ustaz, macam mana dengan golongan yang dia bersahur dia pukul 1-2 pagi? Itu bukan sahur, itu supper. Ya. Lepas tu orang ni macam mana Ustaz? Sebab alasan dia kalau dia bangun pukul 5 pagi, dia tak boleh makan. Maklum tu dah tidur bangun tu, letak berani gam pun tak lalu. Jadi dia bagi alasan. Alasan dia apa? Saya bersahur pukul 1-2 pagi. Sebelum dia tidur, dia makan banyak makan heavy lah. Adakah itu dikira sahur? Jawapannya tidak. Jadi kalau dah kita malas nak bincang lah tentang apa masalah dia kan. Saya tak suka bincang tentang kenapa dia makan, sebab tu saya tak nak bincang. Tapi saya nak sebut di sini, dia bangunlah juga kerana Nabi SAW menyebut dalam hadisnya, sahur tu walaupun dengan seteguk air. Jadi seteguk air. Jadi tuan-tuan, kalau kita sekarang katalah 6 suku, 6.20, 6.18 subuh kan, kita bangun pukul 6.05 minit tu tuan-tuan. Tadi kita makan pukul 1-2 pagi, kita memang plan dah kita tak nak makan. Bangun juga pukul 6 pagi, 6.05 minit tu, minumlah seteguk air, itu pun dikira sebagai sahur. Jangan bangun tu tak minum. Bangun minum juga. Minum juga. Dapat pahala sahur. Pahala sahur ni besar tuan-tuan Pahala sahur ni besar. Jadi anak kita mengantuk macam mana pun, suruh dia bangun, minum air. Walaupun dia tidur pukul 3 pagi ke, dia tidur pukul 4 pagi ke, sahur tu paksa dia bangun juga, bangun minum air untuk mendapat ganjaran pahala yang besar. Jadi sebab itu kita mesti merancang sekarang ni, bermula daripada 1 Ramadan untuk mendapat malam Al-Qadar. Cara dia mudah je. Jangan tinggal tarawih. Buat tarawih, buat witir. Tak dapat buat dekat surau masjid, ada urusan-urusan tak dapat dielakkan, balik nanti buat. Dulu kan dah belajar masa PKP. Tak belajar lagi. Belajar kan, semayang kat rumah kan. Bini kita pun dah tahu dah rahsia kita. Qul Allah dan Qul A'udzu Birabbin Nas je hafal. Semayang je lah. Ya. Jadi balik buat solat sunat tarawih. Ada yang tanya, Ustaz, satu surah pun tak kerti baca. Baca Fatihah je lah. Fatihah tu je wajib. Hal lain sunat. Buat 2 rakaat. Dia malam ni semayang dia 2-2-2. Bukan 4 ni, 2-2-2. Sebab Nabi SAW bila waktu malam dia bangun, dia buat 2 rakaat. Dia buatlah. Ada yang tanya saya, dia kata, Ustaz, saya buat 2 rakaat je Ustaz, saya tak larat sangat. Saya buat 2 rakaat je, lepas tu saya tak larat sangat. Tak apa, dapat juga tarawih tu.
Sebab masa kita sembahyang sunat tarawih tu kita kena niat kan, saja ke sembahyang sunat tarawih 2 rakaat kerana Allah. Dapat. Ada orang kata, oh kalau dia buat 2, kalau dia tak buat 8 dia tak dapat. Tak, buat 2 pun dapat. Dapat. Tak semestinya kena buat 8. Buat 2 tu pun dapat. Nak buat lebih lagi ya. Tapi sekarang ni masyarakat akhir zaman ni tak ramai dah nak buat 20. Malah saya sembahyang satu masjid, saya pergi sembahyang kat satu masjid, melimpah habis penuh. Sembahyang pun saya tak pasal sembahyang kat luar, tepi koridor sembahyang. Masjid biasalah dia buat 20 kan. Habis saja 8, 2/3 keluar. 2/3 tinggal hak dalam tu dah. Jadi masyarakat kita tu kan, akhir zaman tu kan, akhir zaman ni orang tak minat nak beribadat sangat. Ala kadar je, cukup-cukup janji ada daripada tak ada kan. Orang kita ni akhir zaman. Sedangkan orang dulu sembahyangnya bukan nak bincang tentang bilangan tu kan, bukan nak bincang 8 atau 20. Lama je dalam sembahyang. Kalau dia sembahyang 8 tu tuan-tuan, habis lambat sebab lama je dah sembahyang. Kita kalau kena tu imam tu baca panjang, memang niat dah dalam sembahyang tu dah niat, esok tempat lain aku. Tengah sembahyang tu niat dah tu. Tak sembahyang dah aku suruh ni. Sebab apa? Lama sangat. Ya, jadi itu kita ni umat akhir zaman macam tu lah. Baik, yang keenam tuan-tuan. Yang keenam merancang, berazam untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW. Jadi sepanjang kita berpuasa ni, kita nak juga buat sunnah-sunnah Nabi yang kita boleh buat. Banyak sunnah Nabi dalam berpuasa. Banyak Sebab tu saya sebut yang pertama tadi, kena belajar tentang puasa. Banyaklah sunnah Nabi. Antaranya tadi kita sebut menderma, antara tadi makan sedikit. Makan sedikit sembahyang maghrib. Jangan duk makan nasi kerabu apa semua baru nak sembahyang. Sunnahnya makan sedikit, solat. Lepas tu saat lagi lepas solat, okey, nak makan lah, tak masalah. Jangan kita duk hadap makanan tu buka puasa tu dengan jumlah yang kuantiti yang besar sehingga lewatlah pula kita sembahyang maghrib. Itu bukan sunnah Nabi SAW. Itu bukan sunnah. Jadi bulan Ramadan ni nak buat sunnah. Apa lagi? Sembahyang berjemaah, sunnah Nabi SAW. Apa lagi? Baca Quran, sunnah Nabi SAW. Jadi bulan Ramadan ni banyak sunnah-sunnah Nabi yang kita nak laksanakan, nak kita usaha. Dan yang akhir tuan-tuan, yang ketujuh, sentiasa bermuhasabah supaya amalan kita tu bertambah baik pada hari berikutnya. Ni hari ni kita puasa, jadi kita nanti malam kita muhasabah balik, hari ni betul-betul tak kita utilize, manfaatkan masa satu Ramadan. Kita tengok ada di situ lompong lagi, ada benda-benda yang kita boleh buat, kita tak buat. Contohnya hari ni terlupa nak sedekah, contohlah kan. Esok kita sedekah, jangan tak sedekah. Contoh. Hari ni kita buka puasa lewat sembahyang maghrib, contohlah kan. Esok tak nak lah, esok awal, contohlah ya. Hari ni kita sahur tadi dengan makanan yang terlalu banyak yang menyebabkan kita letih. Maka esok tak nak buat lagi lah macam tu. Jadi sentiasa muhasabah supaya 29 ataupun 30 hari kita berpuasa ni kita dapat manfaat yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, tuan-tuan, saya rasa cukuplah sekadar itu. Kalau ada 1-2 soalan nak tanya, saya boleh raikan. Ada soalan? Jangan tanya saya niat puasa sudah. Ada soalan nak tanya? Ada? Boleh kan? Ni veteran-veteran dah semua ni kan? Kalau budak sekolah saya tanya, veteran-veteran ni dah khatam lah bab puasa. InsyaAllah tuan-tuan, selamat meneruskan ibadat berpuasa. Selalu mendoakan diri kita, keluarga kita dan juga mereka yang telah meninggal dunia. Dan jangan lupa doa untuk umat Islam Palestin. Terus berdoa tuan-tuan, insya-Allah Tuhan makbulkan doa kita. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.